السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan ahli-ahli jatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini Allah izinkan lagi kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya sebagai bekalan nak kita bawa balik ke kampung kita. Kan lama lagi kita nak balik ni. Tak lama lagi baliklah kita. Mana Haji Ibrahim? Sudah balik ke Termeh. Haji Ibrahim mana? Cikgu Bu. Oh, dah balik ke? Kenapa tahu bukan balik ke kampung. Balik ke mana? Balik ke akhirat. Kerana kita asalnya di akhirat. Kita dulu asal di syurga tahu. Roh kita dulu di syurga. Syurga tu akhirat lah. Patutlah kita tak pergi akhirat, mana dapat syurga. Jadi kita dulu di akhirat dulu. Syurga dulu. Lalu Allah munculkan dirinya di depan kita. Kita ada pernah tengok Allah dulu tahu. Tapi bukan mata kepala ini. Roh kita dulu ada yang tengok Allah. Lalu Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita menjawab, qalu itu bukan mati tau. Roh tu menjawab, qalu bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Kita ada pernah tengok Tuhan tu dengan roh kita lah, bukan mata kepala ini ya. Roh tu ada pernah tengok Tuhan. Tapi bila Allah satukan roh tu dengan jasad kita, bila kita lahir, saya lahir di Pulau Umban, perempuan lahir di Pulau Tiga. Lama ni saya tak tahu mana lahirnya. Ijat lahir mana entah. Sanusi lahir mana? Pulau Tiga juga. Bila kita lahir ke dunia ni, lupa kita kan penyaksian itu. Lupa kita ni bahawa kita pernah menyaksikan Allah. Sebab itu kalau kita ni bukan bakanya Islam, kena ngucap balik 2 kalimah syahadah untuk diterima sebagai orang yang beriman.
Tapi oleh kerana kita, mak kita, bapa kita, tok kita, nenek kita semua Islam lah sebelum ini, tak adalah wajib kita mengucap dua kalimah syahadah. Tapi dalam sembahyang wajib tak? Dalam sembahyang wajib tak mengucap dua kalimah syahadah? Wajib. Ya. Jadi sebab itu kita kena mengucap balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Barulah diterima balik kita sebagai orang yang beriman. Ya. Kemudian selepas ni kita nak balik kampung lah. Dah lama benar kita dalam dunia ni. Saya dah 80 tahun. Kau tu dah 80 lebih dah. Berapa dah agak? Ada 90? Ha? Ini kahar ni. Ha? Tahun 38. Tahun 38 maknanya 42, 38, 4 tahun lebih saya lah, 84, 85 lah sekarang ni. 84 atau 85 lah sekarang ni. Saya dah 80. Jadi? Berapa? Baru 80. Tu dia dah saya. Dia lah 38. Jadi saya ni muda lagi lah. 80. Lebih 2 bulan, 3 bulan. Ni bulan 7 je. Ha? Lebih dia 4 tahun dah. Saya 80. Dia 84. Ya. Jadi berapa lama lagi agaknya? Tuan-tuan, kami berdua ni berapa lama lagi? Ada 100 tahun lagi? Sebulan lah ya. Itu balik esok lah nak bawa bekalan. Nak bawa bekal balik. Esok di sana, esok tak balik kemari lagi. Sana selama-lamanya. Kena cukup bekal lah. Kalau cukup bekal barulah kita boleh gembira di sana, bahagia di sana. Kalau bawa bekal yang tak baik apa? Dosa aja bawa macam. Menderita lah di sana ya. Itu sebab kita kena beriman dengan hari akhirat. Bahawa kita akan kembali ke akhirat. Kita asal dari akhirat akan kembali ke akhirat. Di sana besok akan dibalas. Kalau kamu buat baik dalam dunia ni, akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kamu buat jahat di dunia ni, dibalas dengan kejahatan. Baik. Jadi tajuk itu yang kita nak bicara ni. Iaitu dalil beriman kepada hari akhirat dan bantahan orang yang mengingkarinya. Itu tajuknya nak kita baca ni. Buka muka surat 130. Iaitu apa? Baca dari atas nak ya. Orang yang mengingkari, yang tak percaya. Jumpa tak tempat saya baca ni? Orang yang mengingkari hari kebangkitan, dia tak percaya bahawa kita ni akan hidup balik. Dah mati dah lah. Orang kafir betul lah. Mana dia tak percaya kita ni akan bangkit balik? Orang Buddha, orang Hindu tak percaya kita ni akan hidup balik. Udah mati mana boleh hidup? Udah jadi tanah, udah hancur. Padahal Tuhan boleh dah hidupkan balik. Senang je bagi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi orang yang mengingkari, yang tak percaya, yang mendustakan hari kebangkitan bahawa kita ni akan hidup balik, sebenarnya mereka tidak mempunyai dalil. Dia tak ada bukti bahawa ni kita tak boleh bangkit balik. Hanya perasaan dia aja. Kerana hari kebangkitan merupakan perkara gaib. Orang yang beriman dia mesti percaya pada benda-benda yang gaib. Ya ke tak? Syurga gaib. Siapa ada pernah tengok syurga? Tak ada. Neraka gaib. Saya nak tanya, malaikat ada tak? Malaikat ada ke tak? Mana? Tunjuk. Itu kata yang gaib. Benda gaib. Syurga ada tak? Mana? Tunjuk. Benda gaib, benda yang tak nampak. Benda yang tak dapat dibuktikan dengan pandangan mata atau pendengaran ataupun dengan mana-mana panca indera kita tu. Itu namanya gaib. Seperti malaikat, syurga, neraka, azab kubur, nikmat kubur dan sebagainya. Itu semua benda gaib tu. Itu syarat bagi orang beriman.
Ya, ada tak korang baca allazina yu'minuna bil ghaib? Ada tak? Iaitu mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Itu apa tu ya? Itu benda ghaib tu, perkara ghaib. Kebangkitan tu perkara ghaib, tapi boleh, bukan mustahil berlaku ya. Yang tidak diketahui kecuali Allah saja. Yang tahu Allah saja. Ya, ada yang Allah rahsiakan. Makhluk tak tahu, malaikat pun tak tahu, nabi pun tak tahu. Di antaranya Allah rahsiakan apa? Jodoh. Siapa tak tahu? Allah je yang tahu. Lailatul Qadar, bila Lailatul Qadar tak tahu. Allah je yang tahu. Ya, kemudian takdir. Takdir kita. Kamu nak jadi apa? Lepas ni jadi apa? Lepas ni jadi apa? Tak tahu. Siapa tahu tengah hari kau nak makan apa? Contoh dan perempuan, tengah hari nak makan apa? Siapa tahu? Rancang boleh. Saya nak makan gula tempoyak. Tapi kan tengok tu ada orang berduri dah. Gula tocu bagi je. Ya ke dah. Jadi kita tak tahu itu takdir. Hanya Allah yang tahu. Kemudian semayang yang mana? Semayang yang jadi utama di sisi Allah Ta'ala. Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak, kita tak tahu. Ya, dari segi kita tahu subuh tu seolah-olah kalau dia berjemaah macam dia beribadah sepanjang malam. Itu kita tahu. Tapi Allah yang mana yang Allah betul-betul apa yang utamakan kita tak tahu. Ya. Di antara yang lain benda gaib ialah tarikh kematian kita. Bila kita ni nak mati, siapa tahu angkat tangan? Sanusi bila nak mati? Tahu. Nak mati ke tak? Mati. Tidak tak mati. Mati belakang. Saya mati tak? Mati. Tapi bila? Bila Cikgu Bu mati? Tak tahu. Yang tahu apa? Hanya Allah saja yang tahu. Yang lain semua itu dirahsiakan oleh Allah. Begitu juga hari kiamat. Bila? Sikit lama dah kita diajar hari kiamat tu berlaku bini tanda-tanda yang dah banyak dah ni. Tapi bila berlaku? Hanya Allah saja yang tahu ya. Itu di antara 10 perkara yang Allah rahsiakan ya. Takdir, jodoh, semayang yang mana, wali-wali Allah. Allah yang tahu, orang lain tak tahu ya. Itu gaib ya. Yang tidak ada jalan untuk meyakininya atau mengingkarinya. Yakin benar pun tak ada bukti. Nak bukti apa, tak percaya pun tak ada bukti. Pasal ada dalam Quran. Allah kata al-haqqu min rabbik. Yang hak tu, yang benar tu dari Tuhan kamu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu jadi orang yang ragu-ragu. Allah yang tahu. Itu benda gaib ya. Tapi tak ada dalil. Atau mengingkarinya kecuali melalui perkhabaran Allah Ta'ala. Ada bukti hanya dalam Quran. Itu boleh lah. Kita jadi Quran sebagai bukti. Begitu juga hadis Nabi ada sebagai bukti ya. Kalau nak nyata tak ada. Nampak betul tak nampak? Macam malaikat. Kita tahu dia tu ada. Tapi nak tunjuk mana malaikat? Tak boleh tunjuk ya. Kerana benda gaib. Ya. Setan ada tak? Setan ada ke tak? Mana? Kita tunjuk. Tak nampak juga ya. Itu jenis jin tu tak nampak juga. Para rasul yang mereka menerima wahyu itu daripada Allah Ta'ala. Rasul tahulah kerana dia dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Kita tak ada wahyu. Mereka adalah orang yang benar. Rasul tu mesti cakap benar ya. Di antara sifat Rasul tu ada 4. Apa dah? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq apa? Benar. Rasul tu semua benar. Ya. Mustahil Rasul tu nipu. Mustahil Rasul tu bohong. Lagi amanah. Dia tak pernah khianat. Itu Rasul tak pernah khianat. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Mesti disampaikannya. Walaupun kena dari dia, disampaikan juga kepada kita. Allah tegur dia dalam Quran. Tapi dikabur daripada kita. Contohnya lah Nabi Muhammad. Allah tegur dia. Satu hari Nabi Muhammad itu pernah bermesyuarat dengan pembesar-pembesar Quraisy untuk menyatu padukan umat bangsa Arab ni. Tengah sedap mesyuarat tu datang seorang buta. Namanya Abdullah ibnu Maktum.
Orang putih tu. Bertanya kepada dengar seorang Nabi, dia pun datang lah. Tanya Nabi tentang masalah bersuci. Orang tengah mesyuarat ni, dia bertanya, ya Rasulullah, apa hukumnya ni bab bersuci? Ya? Maka Nabi pun tak senang lah kerana mengganggu. Ya tak? Kalau kita tengah mesyuarat datang orang tanya, mana bersikap aku? Macam mana? Sonok kan? Tentulah tak apa, tapi bukan dia marah pun dia. Dia hanya masam muka. Nabi masam mukanya dan berpaling daripada Abdullah ibn Maktum. Agak-agaklah tuan-tuan dan puan-puan, Abdullah ibn Maktum tu kecil hati ke dengan perbuatan Nabi tu? Yang pertama masam muka, yang kedua berpaling daripada Abdullah tadi. Kecil hati ke dia? Kecil hati tak? Tersenggung tak? Macam mana tersenggung? Dia nampak ke Nabi itu masam mukanya? Dia berpaling nampak ke? Dia berpaling nampak ke dia? Nabi itu berpaling dari dia? Tak nampak. Tapi ada yang nampak. Siapa nampak? Allah nampak. Lalu Allah tegur. Allah tegur Nabi Muhammad. Bukanlah marah, dia tegur gitu dah. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia pernah dengar ayat ni. Juzuk Amma ya. Abasa wa tawalla, masam muka seorang hamba itu dan berpaling ia. An ja'ahul a'ma, apabila didatangi oleh seorang buta. Datang bulan waktu dia masam mukanya, dia paling. Padahal orang buta itu sedar ke tak? Orang buta itu sedar ke tak? Tahu ke tak tahu? Dia tak tahu yang Rasulullah tu tak senang tengok dia. Tak apa. Bukan dia bersuara, kalau bersuara dengar je lah. Ini tak ada suara. Kalau dia kenyul, dia dengar lah. Ini tak. Hanya berpaling aja. Tapi Allah nampak, Allah tegur dia. Allah tegur Nabi Muhammad dalam Quran. Udah habis itu dikaburnya pula pada kita. Ada tak ayat itu dalam Quran? Boleh tak kita baca? Boleh baca tak? Tak boleh baca. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Boleh baca tak? Ada apa yang payah kabur? Patutnya tu soal kabur ya. Allah negur dia. Tapi itu pun disampaikan kepada kita. Kalau saya lah kau itu, dia marah dia guru besar saya dulu, umpama saya cikgu. Dia marah guru besar, kamu ni tak guna, kerja tak kerti apa, tak kerti, makan kaki butir aja, pam, merah padam mukanya. Itu keluar dari bilik guru, tanya cikgu lain tu, apa hendak guru besar tadi? Apa jawab saya agaknya? Apa jawab saya? Tak ada apa-apa, dia nak naikkan pangkat saya. Tak ada pula ngapa dia marah aku, tak ada. Ya. Tapi Nabi Muhammad kabur pada kita. Allah tegur dia. Begitulah amanahnya Rasul tu. Faham ke ni? Itu menandakan Rasul tu sangat amanah orangnya. Tak pernah menyembunyikan apa saja yang datang dari Allah Ta'ala. Kalau manusia biasa lah, Rasul tu manusia biasa, tak ada dia kabur pada kita. Dia diam. Kalau dia diam, tak ada tulis dalam Quran tu. Tahu tak kita? Tahu tak kita bahawa Allah tegur dia? Tak tahu. Tapi kerana dia tu orang siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dia kabur daripada kita. Itu hebatnya Rasul. Para Rasul yang mempunyai hujah-hujah qat'i itu yang tak dapat disangkal. Itu qat'i, hujah yang putus. Tak boleh nak tak boleh nak dibangkang. Jadi hujah yang qat'i menerangkan bahawa mereka menerima wahyu itu daripada Allah. Rasul ngabarkan menerima wahyu dari Allah. Jadi apa saja berita dari Rasul itu bukan dia reka-reka, bukan dia buat sendiri. Semua daripada wahyu yang dari Allah. Apa saja dikatakan oleh Rasul itu adalah wahyu dari Allah Taala. Bukan dia buat-buat, bukan dia cong-cong, tahu cong? Tahu cong? Semerang-semerang, tak ada. Semua dari Allah. Mana tahu? Allah kabul dalam Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah ya. Dia tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tetapi apa saja perkataannya adalah dari wahyu yang diwahyukan. Allah kabul dia, dia kabul pada kita. Itu wahyu ya. Ini semua Rasul itu. Menerima wahyu itu daripada Allah.
Mereka adalah orang yang benar. Semua benar, cakap benar, perbuatan benar, sikap benar, perjuangan benar. Apa saja yang benar kan? Itu Rasul. Dalam menyampaikan sesuatu perkara gaib. Dia khabar pada kita. Benda bukti tak ada tapi dia khabar. Besok orang beriman dan beramal soleh akan dapat masuk syurga. Syurga tu begini. Tempatnya gembira aja, seronok aja. Cantik aja. Hebat aja. Sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati. Itu dalam syurga. Tak kita nak syurga? Mana tahu? Bukan nampak? Kenapa? Kita percaya dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita nak syurga tu. Padahal bukan nampak. Kalau nampak non syurga, nampak bidadari. Itu iyalah. Ini cerita aja bidadari. Sama nyatakan Rasulullah menceritakannya. Bidadari itu cantik ke tak? Bidadari itu cantik ke tak? Cantik, bukan macam bidadari dunia ni. Bidadari dunia ni cantik belakang ni tau ni. Berapa orang dia? Cantik belakang ni. Berapa? 8 orang ni. Cantik belakang. 9 ke 8? 8. Semua cantik. Miss Pulau Tiga belakang ni. Tahu? Miss Pulau Tiga tahu? Ratu Pulau Tiga. Cantik belakang. Tapi cantik macam mana pun, kalau bidadari dunia ni bangkit dari tidur, gisah mata, ada apa? Ada tarik mata. Cantik benar ke tarik mata tu? Korek telinga ada apa? Korek telinga ada apa? Tarik telinga. Mahal ke harga tarik telinga? Berapa dia sekilo harganya? Lagi apa? Korek hidung ada apa? Ada tarik hidung. Cantik ke tarik hidung? Wangi ke baunya? Cium tarik hidung. Nyongin nampak apa? Tarik gigi. Cantik benar kan? Kuning macam emas ya? Dalam perut ada apa? Dalam perut ada apa? Wahai putri-putri Pulau Tiga, Miss Pulau Tiga semua ni. Dalam perut ada apa? Ada tongnya. Tong apa? Tong tai. Bawa ke surau, bawa ke masjid, bawa ke kedai, bawa ke pejabat, bawa ke sekolah. Itulah kita ni. Tapi bidadari tak ada najis-najis. Tak ada najis. Walahum azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun, kata Allah Al-Quran. Dan bagi mereka bidadari yang sentiasa suci, tak pernah datang haid. Bidadari dunia ni ada tak datang haid? Ada tak kotor? Ada datang kotor. Tapi bidadari akhirat tak ada. Itu dia hebatnya syurga ya. Tapi ini cerita aja. Ada ke tak bidadarinya? Kita kena yakin ada. Kerana Rasul kata ada, Allah kata ada, kena yakin ada. Tapi boleh bukti tak? Ada tak buktinya? Tak ada bukti ya, tak ada dalil. Ya? Ada Nabi nampak. Nabi tahu bila bulan Ramadan bidadari itu berhias. Esok nak Ramadan umpamanya malam ni malam bulan Ramadan, sebelum Ramadan lagi bidadari itu dah berhias. Ditanya Nabi kepada mereka, kamu berhias ni untuk siapa? Untuk suami-suami kami lah. Kami berhias ni untuk siapa? Untuk Sanusi lah. Nak kata tak? Aku tak nak. Kami berhias untuk siapa? Untuk Ijat lah. Nak kata tak? Kami berhias untuk siapa? Untuk Cikgu Bu lah. Nak kata tak? Nak kata tak? Itu Nabi pernah tengok ya. Alright. Itu. Hanya kita berpegang kepada perkataan Nabi. Padahal buktinya tak ada. Dalilnya tak ada. Tapi Nabi kata a'dattu li ibadi. Bukan perkataan Nabi sebenarnya, itu perkataan Allah, tapi disabdakan oleh Nabi. Namanya hadis qudsi. A'dattu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku fiha, di dalamnya, dalam syurga. Fiha ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Sedapnya, lazatnya, merdunya. Tak pernah telinga dengar. Sehingga daun-daun kayu tu yang
berterbangan atau bergeseran, ditiup angin tu mengeluarkan bunyi lebih sedap, lebih merdu, lebih lazat daripada tiupan saksofon siapa? Kasim Selamat. Lebih sedap daripada gesekan biola Hamzah Dulmat. Lebih sedap daripada petikan gitar siapa? Man Kidal. Dia macam orang dengar ke dia? Usah bual lah. Dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Lintas di hati pun tak tahu tak pernah kita nak cerita pun tak boleh. Terlintas pun tak ada. Itu dia di syurga ya. Tapi kena percaya lah. Kalau tidak, kena yakin betul-betul ya. Baru dapat. Kalau tak yakin tak dapat lah. Jadi ada orang yang tak yakin. Orang yang bukan Islam tu mana yakin, tak yakin. Dia rasa mati sudah lah katanya. Tapi kita yakin tak bahawa itu hidup balik? Yakin ya. Saya pun yakin, tuan-tuan pun yakin, puan-puan pun yakin juga ya. Hal ini adalah orang yang benar dalam menyampaikan sesuatu perkara gaib. Hal ini tidak boleh berlaku kepada orang lain, melainkan hanya bagi rasul-rasul saja ya. Yang cakap benda tu rasul saja. Kita banyak merang juga tak? Siapa yang tak pernah merang angkat tangan, saya nak tengok mana ke orang tak pernah cakap bohong. Ada tak? Kadang-kadang dia bergurau dengan anaknya, dia semerang. Itu kamu tu mak beli di kedai ke tu yang kamu ada, kamu tu bukan dia kamu datang dari pun mak tak ada, mak beli di kedai tu. Kedai mak merah dulu. Tahu kedai mak merah? Siapa tak tahu kedai mak merah? Mak beli kedai mak merah tu lah. Betul dah menangis budak tu. Dia tu gelak kak. Seronok dengar kenapa? Budak kena tipu. Kita pun habis juga. Selalu nipu anak. Ada. Esok abah bagi RM2 saja. Esok abah tak reti je lah tu tak bagi. Itu kita. Tapi Rasul tak pernah apa itu ya. Walaupun bergurau. Rasul tu ada bergurau tapi gurauannya gurau yang betul. Dia dengan mak mentuanya. Isteri kepada Sayyidina Umar. Dia ngabur pada mak mentuanya, mak dalam syurga esok tak ada orang tua tahu katanya. Dengar itu meraung lah orang tua itu, aku terdapat masuk syurga ya, aku dah tua. Dengar itu Nabi senyum je. Nabi tak pernah ketawa kakak bukan kita mendak kakak ketawa tengok Maharaja Lawak, ketawa tengok Pendekar Bujang Lapuk, ketawa tengok Three Stooges, ketawa tengok apa? Tengok Pendekar Bujang Lapuk dan sebagainya. Nabi tak pernah ketawa apa itu. Dia hanya senyum saja, menampakkan gigi yang mulia tu. Betul mak, kata Nabi. Esok di syurga besok orang tua kembali menjadi muda. Mak esok jadi muda katanya. Iya ke? Baru gelak ketawa kakak mak betul tahu. Padahal bergurau tu. Tapi gurauan dia betul ke tak? Ada nipu tak? Tak ada nipu ya, gurauan dia gurauan betul. Itu Nabi. Tak pernah dia cakap bohong, tak pernah berdusta ya. Mesti betul aja. Walaupun bergurau, kita macam-macam bergurau ya. Selalu aku kata, Sanusi, Ijat manggil kamu katanya. Dia pun tak pergi jumpa Ijat. Tengok, tak pernah manggil pun katanya. Ada orang cakap begitu. Ada ya. Ini dia. Tapi Rasul tak pernah begitu. Hal ini tidak boleh berlaku kepada orang lain, melainkan bagi rasul-rasul. Rasul aja ya yang tak pernah cakap bohong. Mereka juga dibantu dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Perkara yang luar biasa yang berlaku kepada rasul-rasul. Itu namanya mukjizat. Benda yang luar biasa ni ada 4. Kalau pada rasul-rasul dipanggil mukjizat. Kalau pada wali-wali namanya karamah. Keramat. Ya, ada pernah dengar kata keramat tak? Keramat. Macam Tuan Daud tu kata nama keramat dulu je, kita entah, wallahualam. Kata nama keramat lah. Tahu kenal Tuan Daud? Tak pernah dengar kata nama Tuan Daud. Di mana? Duduk mana? Pasal Panjang tu. Kata nama keramat. Ya ke tak, wallahualam. Mungkin dia lah nak sangka baik je lah ya. Itu kalau berlaku benda-benda yang ganjil-ganjil berlaku kepada orang-orang, pada wali-wali Allah. Itu wali Allah tu. Kalau berlaku pada orang biasa macam kita ni, dipanggil apa?
ma'unah. Panggil apa? Ma'unah, bantuan Allah Taala. Itu benda yang ganjil-ganjil yang berlaku. Orang kafir apa dapat? Ada kalau berlaku pada orang kafir itu nama panggil apa? Istidraj. Tempat ingat tu. Ingat perkataan ni. Yang pertama mukjizat. Berlaku pada siapa? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang kedua karamah. Berlaku pada siapa? Siapa? Karamah mana ada nabi yang dapat karamah? Wali-wali. Yang ketiga ma'unah. Berlaku kepada orang biasa macam kita ni. Biasa apa tu? Saya ada dapat ma'unah dari Allah ya. Balik dari ngajar. Mana ada dosa baru lepas ngajar. Belum balik ke rumah lagi, belum sampai ke rumah. Dalam perjalanan nak balik kereta saya rosak. Rosak kereta tu. Bukan rosak apa, tayar pancat. Saya masa tu tahu mawak aja. Berhentilah kereta tu. Saya pun duduk tepi berdiri, bukan duduk pun berdiri tepi tangga tu. Macam mana aku ni kereta dah pecah tayar. Nak bawa tayar dah tu. Kedai malam lah tu. Ngajar selalu malam. Mana ada buka kedai malam. Saya pun berdiri tepi anu tu. Tepi tangga tu. Tiba-tiba lalu dua orang menggali. Berhenti dia. Haji apa pasal? Kata dia. Saya kabur lah. Tayar pancat lah. Ada jack kan dia. Apa benda jack? Nanti tengok kata. Saya pun tengok buka banyak. Tengok ada kata tak? Ada. Tak apa, kita tolong kata dia. Tahu apa jack? Pengangkat tayar ya. Dia pun mengeluarkan jack. Saya dekat tu pergi. Haji jauh-jauh. Kata. Tolong dekat, kita tolong kata. Dia betulkan buka tayar sparenya dia, buka tayar yang pacat tu, ambil tayar spare dari bonet tu, letak balik situ untuk ikat balik. Sampai selesai. Sudah selesai saya menyeluk poket nak bagi upah pastinya. Haji, kita tak mau tolong. Tak mau itu kata. Tak mau duit. Kita tolong betul-betul sama haji saya. Dia nak sebut ikhlas tak reti tapi itulah. Jadi saya buat terima kasih ajalah. Masuk mendaka balik ke rumah. Kalau tidak di mana saya tidurnya? Tepi jalan tu lah. Itu ma'unah namanya. Ma'unah. Bantuan Allah pada ketika itu juga. Pasal apa? Untuk orang-orang soleh. Untuk orang soleh tu. Masa itu saya soleh lah. Pasal apa soleh? Baru lepas ngajar. Baru lepas semayang lah tu. Sudah minta ampun dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. Kau dah balik ke rumah tak ada soleh lagi. Kau dah balik ke rumah apa? Udah tengok Maharaja Lawak, kak, tak ada soleh lagi. Itu kalau untuk orang biasa. Saya dapat tu. Tuan-tuan dan puan-puan ada tu, tapi kita tak sedar aja. Namanya ma'unah. Ya? Tak kenal. Dia berhenti pasal tengok saya pakai serban, dia pun serban. Ingat ni geng aku ni katanya. Saya pun tak tanya nama, lupa pula tanya nama. Yang ini baru teringat kan. Tak tanya nama. Patut tanyalah nama siapa. Sama saya Geram Singh umpamanya. Tak tanya pun. Itu namanya ma'unah ya. Orang kafir apa ada? Kadang-kadang dapat. Ada tak pernah dengar cerita. Kalau tak tengok pun dengar cerita. Orang Hindu tu berjalan atas bara api. Ada tak pernah? Kaki ayam jalan atas bara api. Tak ada lebur pun, elok je. Itu namanya istidraj. Ada orang mayang hidak, apa hidak, puasa hidak, semua hidak, tapi kaya raya ada tak? Istidraj tu. Allah bagi dia dunia ni, tapi di akhirat besok tak ada apa-apanya, tak ada apa-apa ganjarannya, dan dapat dosa aja. Itu namanya istidraj. 4 ingat tu. 4 perkara ingat. Yang pertama apa? Untuk nabi-nabi apa? Mukjizat, bukan mukjizat ya. Yang kedua untuk wali-wali apa Pak? Namanya karamah. Yang ketiga untuk orang soleh dapat apa? Ma'unah. Yang keempat untuk orang derhaka dapat apa? Istidraj. Sebut istidraj. Ya. Itu mukjizat. Macam wewel tu je. Wewel tu apa? Apa yang ganjil? Cucuk-cucuk lidah tu.
Ya? Ambil besi je lah. Siapa lalu angkat tangan? Ya? Tak ada berdarah. Kalau tak ada berdarah, apa elok je. Itu istilah tu. Kecuali dah. Kamu dah apa? Ini apa? Matekah. Tahu matekah? Tutup belakang tu. Lepas tu dia narik kata lembu dengan tali tu, dia tarik dengan matekah. Ada orang tengok. Kalau wel-wel, dengan wel dia ada tu. Itu namanya istidraj. Ya? Tak ada luka pun. Darah pun tak. Elok je. Itu yang nari apa? Yang cucuk dia Mana? Itu orang Melayu. Dabus. Itu boleh. Itu bukan ganja benar pasal dia pegang benda tu bukannya panjang tau. Had sikit je keluarnya. Habis tu cok. Darah jugalah. Tapi tak nitik. Luka je. Itu dabus. Itu orang Tanjung Dara yang handal tu tau. Tahu? Siapa siapa tekongnya? Yang pandai tu. Ketih. Kena ketih. Betul apa? Cik Agor. Itu nama orang Tanjung Dara belakang tu. Cik Agor, Ketih, Haji Salih semua handai belakang tu. Ya. Kuna namanya. Bukan punah ya, kuna. Handai belakang tu ya. Orang Tanjung Dara tu. Melayu dah tak ada dah. Dabus itu dengan cerita je, dah tak ada benda tu ya. Itu mukjizat dan diperlihatkan kepada mereka sebahagian daripada perkara-perkara ghaib. Ya, ada benda-benda ghaib ditunjuk kepada mereka. Dan para rasul telah bersepakat mengisbatkan, artinya mengiyakan, menghaikan isbat ya, akan berlakunya hari akhirat. Semua mereka itu percaya, rasul-rasul semua mengatakan nanti akan berlaku hari akhirat, akan berlaku kebangkitan. Kiamat tu artinya bukan mati tau. Kiamat tu artinya kebangkitan semula. Mati tu artinya apa? Kemusnahan. Kemusnahan total. Itu mati. Semua mati. Itu belum kiamat lagi. Bila dah mati tu, dibangkitkan mula Israfil. Tahu Israfil? Israfil tu apa kerjanya? Niup sangkakala. Dia bangkit dari kubur. Dia cari trompetnya, dia pun tiup. Bangkit semua orang. Itu namanya kiamat. Daripada perkataan qiyam. Qiyam apa artinya? Qiyam apa artinya? Bangun. Bangun itu qiyam. Kita esok kita bangun semua. Semua sekali bangun. Piramdi bangun, Nurdin Ahmad bangun, Aziz Sattar bangun, Samsudin bangun, Mustarjo bangun. Lagi apa? Fir'aun bangun, Namrud bangun. Semua bangun, so tahu. George Bush bangun, Netanyahu bangun, Presiden Soeharto bangun, Tengku Abdul Rahman bangun, Tun Abdul Razak bangun, Haji Ibrahim bangun juga. Bangun juga ya. Itu dia. Itu namanya kiamat. Semua bangun ya. Tetapi orang yang mengingkari hari kebangkitan telah menimbulkan beberapa kekeliruan. Dia mendatangkan kekeliruan tentang hari akhirat. Ini berdasarkan pandangan-pandangan mereka yang merasa tidak mudah untuk hidup semula setelah sebagaimana Allah menceritakan dalam firman-Nya, "Idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id." Surah apa? Surah Qaf ya. Idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Baca betul-betul ya. Idza, apakah tidak? Ya, mitna bila mati, wa kunna turaba, semua dah jadi tanah. Zalika raj'un ba'id. Payahlah lepas itu nak bangkit semula. Contohnya ya. Maka berkatalah orang-orang kafir itu, untuk hujah dia ya. Berkata orang-orang kafir itu kepada Nabi Muhammad dan juga orang-orang beriman, apakah kamu setelah mati pun setelah menjadi tanah, semua dah jadi tanah, kami akan kembali lagi. Boleh hidup balik kalau dah jadi tanah. Semua dah jadi tanah. Cuba kau korek kubur orang ni dah lama mati, ratus-ratus tahun mati tu. Apa ada? Apa tak ada di tanah aja dia. Apakah ini boleh hidup balik? Orang betul? Sebenarnya boleh. Ya, Allah boleh tak menghidupkan kita balik? Boleh, kerana kita asalnya ada apa? Asalnya kita ni apa? Apa tak ada.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana yang komen dia boleh ingkar dengan Allah Ta'ala sedangkan kamu dulu apa tak ada, mati belaka. Apa tak ada. Kemudian fa'ahyakum, dan kami hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dimatikannya kamu. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkannya kembali. Allah kabur hidup balik. Summa ilaihi turja'un, dan kamu kemudian akan dikembalikan kepadanya. Kamu akan dapat berjumpa dengan dia balik. Allah tu kita akan berjumpa dengan dia balik. Kalau kita buat jahat dalam dunia ni, berani ke berjumpa dengan Allah? Dalam dunia ni mencuri aja, berzina aja, ngumpat orang aja, berani ke nak jumpa dengan Allah? Tapi kalau kita jadi orang soleh, buat baik aja, seronok nak berjumpa dengan Allah. Sebab itu kegembiraan yang paling hebat, kegembiraan yang mutlak, kegembiraan yang sebenarnya ialah dapat melihat wajah Tuhannya. Itu kegembiraan yang tak ada nilainya. Sungguh-sungguh besar nilainya. Dan lagi firman-Nya, wa qalu ma hiya illa hayatuna. Hayatuna dunya. Namutu wa mahya wa ma yuhlikuna. Betul? Wa mahya wa ma yuhlikuna. Betul? Illa dah wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Apa artinya? Surah apa? Surah Jasyah, ayat 24. Apa artinya? Dan mereka, iaitu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna, hidup dunia ni, hayatuna dunia. Di dunia ni dia rasa nak hidup selama-lamanya, tak ada mati-mati. Bila dah mati, namu tu dah mati, wa mahya hidup balik. Sebagai apa, nafsunya sebagai Tuhan. Mereka berkata kehidupan ni tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Dia rasa di dunia aja hidup. Esok dah mati tu tak ada hidup lagi dah. Mati terus lah. Kalau lah kita percaya cakap dia udah mati terus. Maknanya Allah tu adil ke tak? Tak adil lah. Udah mati begitu aja. Dia dalam dunia ni mencuri lah, merompak lah, merogol lah, membunuh lah, menipu lah. Bila mati terus je. Tak ada dihukum, tak ada didakwa, tak ada dicek. Maknanya Tuhan biarkan orang jahat tu lepas begitu aja. Iya ke tak? Maknanya kalau Tuhan biarkan orang jahat tu lepas begitu saja, Tuhan tu adil ke tak adil? Tak adil lah. Dia dalam dunia banyak buat maksiat, banyak buat jahat, banyak buat mungkar, biar lepas gitu aja. Maknanya Tuhan tak adalah adil. Lagi pula adalah dalam dunia ni orang yang baik benar, ada tak? Tak pernah ngata orang, tak pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal puasa, sentiasa berzikir, sentiasa bertasbih, sentiasa selawat, sentiasa takbir dan sebagainya. Kalau mati begitu aja, tak ada dia bangkit kembali. Macam? Macam kalau dia mati begitu aja, macam? Apa jadi? Maknanya rugilah dia hidup dalam dunia ni. Orang berzina dia tak berzina, orang mabuk dia tak mabuk, orang nari dia tak nari, orang enjoy dia tak enjoy. Tak merasa kesedapan hidup di dunia ni. Maksiat ni benda sedap ke benda tak sedap? Maksiat ni benda sedap ke benda tak sedap? Benda sedap dia maksiat. Berzina tu maksiat, sedap tu. Sebab ramai orang berzina. Lagi apa? Merompak, dapat saja duit. Dapat saja pun barang-barang yang dirompak tu. Tak payah mencarilah dia apa, rampak gitu aja, rampas gitu aja. Lagi menyanyi seronok dah? Menari seronok dah? Seronok tak menari? Apa tak seronoknya? Dari Melaka ke negeri Pahang nak nari betul ya? Seronok tak? Seronok. Dulu orang Pulau Tiga ni pandai nari. Mana? Bila narinya? Masa orang main lotah, ada tak nari? Tahu lotah? Lotah helah lek. Tahu? Seronok tak? Seronok lah. Benda maksiat ni seronok. Lelaki dan perempuan tu.
Yang orang dulu bukan tak ada apa, bukan tak ada hiburan ya. Lelaki perempuan naik atas pentas tu. Ha. Macam mana selambu macam-macam lah ya. Ada pantun lah tu. Ndaklah badai ku bagi badai, badalah ada di tepi kuali. Ndaklah janda ku bagi janda, jandalah ada di tepi perigi. Lotah lah. Tak pernah dengar ke mana? Orang tu tak pernah dengar. Itu dah. Seronok tak? Orang perempuan depan, orang lelaki belakang tu anu tu ya. Ada ke tak? Sabuai lah. Ini orang tua yang cakap ni juga tau. Kau bukan orang muda. Orang muda tak tahu dia main tak tahu pun. Dengar cerita je Lotah. Ada pernah nama Lotah? Pentasnya tengok pentas. Pentas je lah. Tengok Lotah ada? Tak ada. Ijak dia tengok? Tak ada. Orang 23 belakang ni. Yang handai Lotah. Orang 23 lah. Lain tak ada. Tanjung Dara tak ada. Tanjung Dara yang ada Lotah tak ada. Yang ada apa? Dabui ada. Dabui ada. Yang cucuk-cucuk tu ya. Tu. Itu dia keadaan dia akhirat ni ya. Mana dia? Kata orang kafir tu, kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Kata kita mati kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain daripada masa. Yang nak membinasakan kita masa aja. Makin lama makin tua, makin lama makin lemah, makin lama makin kedut, makin lama makin kecut. Ya ke tak? Ya. Tapi dah mati, matilah katanya. Tak hidup balik. Padahal pokok dah mati, boleh tak hidup balik? Nampak kita ni. Ada tak pokok yang dah mati betul ditunah balik? Ada tak? Ada. Kalau pokok boleh hidup, manusia tak boleh hidup ke? Pokok boleh dihidupkan Allah Ta'ala, ini kepala manusia ya. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain daripada masa. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Orang kafir itu tak tahu sebenarnya. Mereka tidak hanyalah menduga-duga saja. Dia bukan tahu tapi menduga-duga saja. Semua kekeliruan yang mereka timbulkan itu tidaklah bernilai. Tak ada penilaian di sisi Allah ya. Dan diperhitungkan. Tak payah cek lah. Tak payah kira lagi dah. Kerana Allah telah menolak hujah kekeliruan mereka itu serta menjelaskan kelemahan hujah terhadap kekeliruan yang ada pada beberapa tempat dalam Quran itu. Dia keliru dia. Baca Quran tapi tak erti. Makna yang tak erti. Tahu makna tapi tak erti macam mana nak tafsirkan. Ada ke? Beberapa tempat dalam Al-Quran itu Allah dah terang dalam Quran itu. Dan menerangkan bahawa beriman kepada kebangkitan adalah kepercayaan yang tidak menyalahi akan akal. Akal pun setuju. Tadi dah saya cerita akal tadi. Kalau tak ada bangkit semula, maknanya Allah tak adil lah. Sedangkan Allah itu sifatnya apa? Maha adil. Ya ke tak? Ada bangkangan? Anda terima ke tak? Nak menunjukkan keadilan, baru dibangkitkan balik. Bila dia bangkit, kamu buat baik, dia balas dengan kebaikan. Kamu buat jahat, dia balas dengan kejahatan. Itu ikut akal kita. Terima ke tak? Terima ke tak hujah ni? Terima dia akal ya. Itu hujahnya. Kalau kita tidak, kalau yang baik itu tidak dibalas dengan kebaikan, yang jahat itu tidak dibalas dengan hukuman, seksa, maknanya Tuhan tak adil lah. Sedangkan kita yakin Allah itu sangat adil. Terlalu adil, maha adil ya. Itu hujah akal tu, bukan ada ayat Quran tak ada, akal je ya. Menandakan Allah tu maha adil. Sebab dibangkitkan semula. Ya. Di antara contoh dan tanda yang Allah sebutkan, ini ada lagi ya. Ini tanda buktinya bahawa akan bangkit lagi. Yang pertama, wa qalu a idza kunna idzaman warufatan ya warufata a inna lamab'usuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Betul? Fasayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marrah
fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa ayyakuna qariba yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Dan orang-orang kafir berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang temulang dan benda-benda yang hancur, apakah benarkah kami akan dibangkitkan sebagai makhluk baru? Katakanlah kepada mereka, jawab, suruh Nabi Muhammad jawab. Katakanlah kepada mereka, jadikanlah kamu batu atau besi atau satu makhluk daripada makhluk yang tidak mungkin hidup. Kamu jadi batu atau besi atau apa-apa yang tak boleh hidup. Menurut fikiran kamu. Maka mereka akan bertanya. Mereka akan bertanya, kalau kamu cari batu tu boleh hidup tak lepas tu? Atau besi atau apa-apa. Mereka akan bertanya, siapa yang menghidupkan? Siapa yang menghidupkan kami kembali? Boleh tak bertanya itu ya? Katakanlah, iaitu Allah yang telah menjadikan kamu pada kali yang pertama. Kita dijadiin dulu apa tak ada, tiba jadi aja. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala. Mereka akan menggeleng-geleng kepala, tak percaya aja. Kepadamu jawab tak ada, menggeleng kepala aja, tanda tak percaya aja. Menggeleng-gelengkan kepala kepala mereka kepadamu dan berkata, bilakah akan terjadi? Bila berlaku kiamat ni? Udah tanya ke situ begini. Bila nak berlaku kiamat ni? Katakanlah kepada mereka, itulah mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Tapi yang tahu siapa tahu? Yang tahu hanya Allah saja. Yang orang lain tak tahu ya. Baik. Sikit lagi. Cubalah renung hujah kekeliruan. Cuba renung balik yang mereka yang keliru tu. Yang dibawa oleh orang-orang yang mengingkari hari akhirat. Orang tak percaya ke hari akhirat tu. Ya. Yang tak percaya ada kebangkitan semula dan sebagainya. Itulah mereka di setiap zaman ada, tiap zaman ada orang begitu. Adalah sama dan tidak lebih daripada kekeliruan yang disebut itu. Termasuk orang Islam pun ada begitu. Orang yang tak semayang tu tak percaya akhirat tu. Orang yang tak puasa Ramadan tu ada tak orang tak puasa Ramadan? Tak percaya akhirat tu. Itu kemudian katanya, lantak masuk neraka. Kalau tak ada aku, siapa lagi masuk neraka? Terror benar ya. Jadi itulah lebih daripada kekeliruan yang disebut itu, kerana mereka merasai berat bagi Allah mengembalikan 7 benda manusia. 7 benda manusia yang telah berubah menjadi tulang mendulang. Apa 7 benda? Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 anggota zahir. Ya, mana boleh hidup balik katanya. Udah jadi tulang, dah jadi debu katanya. Itu 7 anggota ya. Yang telah berubah menjadi tulang temulang, yang rapat, yang reput, bukan rapat, yang rapuh, yang rapuh kepada satu-satu kejadian baru, yang hidup dan mempunyai perasaan. Mereka merasai tidak mungkin berlakunya hal ini. Kata mereka mustahil takkan berlaku hal ini. Kata dia tak percaya. Orang tak percaya itu sebut apa pun dia tak percaya. Dan taklah kamu panggil siapa-siapa, dia tetap tak percaya juga. Kerana mereka tidak mengetahui bila akan berlaku hal demikian. Bila ditanya, bila kerja hujah-hujah, bila berlaku kiamat? Bila nak kiamat? Bila itu yang tahu siapa? Hanya Allah saja yang tahunya. Syubhat itu samar-samar antara yang halal dan haram, dalam syubhat ya. Syubhat dan kekeliruan yang berlaku itu adalah berpunca daripada ada beberapa sebab. Apa sebabnya? 1, 2, 3, 4 ya.
Yang pertama kerana kejahilan mereka tentang tabiat hidup dan mati. Dia tak tahu mengapa Allah hidupkan kita, mengapa Allah matikan kita, dia tak tahu apa berlaku bila mati. Dalam kubur macam mana, bangkit dia kubur macam mana, dia tak ada ilmu itu. Jadi dia tak percaya lah. Yang kedua, kejahilan tentang hikmah kekuasaan Allah dengan menciptakan makhluk yang dahulu. Tidak ada, yang dahulu tidak ada, kemudian baru ada. Allah ciptakan kemudian yang dulu ada, kemudian tak ada. Itu baru lah. Itu nanti baru. Dulu tak ada, sekarang ada. Baru lah tu. Kita ni semua baru belaka. Selain Allah semuanya baru belaka. Ya, walaupun dah lama, tapi baru belaka. Kerana dulu tak ada, kemudian baru ada. Allah tak pernah tak ada. Sentiasa ada aja. Jadi dia tu qadim. Allah tu qadim. Kita ni baharu. Dulu tak ada, kenari ada. Semua selain daripada Allah semua baru. Matahari baru, bulan baru, bintang baru, gunung baru, sungai baru, laut baru, semua baru belaka ya. Ya itu dia. Yang ketiga, dan ketika keyakinan mereka kepada kudrat Allah, ketika kekuasaan Allah Taala. Tetapi sebenarnya beliau kalau merenung lebih mendalam adalah cukup bagi mereka untuk menyedari tentang kekuasaan Allah yang menciptakan mereka. Allah mencipta kita tu, punya lah baik, punya lah bagus, ya tak? Faham tu betul? Kita ni sebaik-baik ciptaan, ya tak? Ya ke tak? Contoh, saya bagi contoh ya. Janggut saya ni kalau tak potong apa jadi? Panjang sampai ke lantai. Ya ke tak? Kuku saya ni kalau tak potong macam? Panjang sampai ke pintu tu. Ya ke tak? Rambut saya ni kalau tak potong macam? Panjang. Ya ke tak cakap saya ni? Tapi ada tak yang tak mau panjang-panjang? Bulu kening? Mau ke panjang? Boleh ke? Sampai dia pernah potong bulu kening, kata. Kalau dia potong bulu kening tu, dia cukur, dia tumbuh balik tak? Tumbuh. Tapi kejap je tumbuh. Tumbuh sampai satu peringkat, dia berhenti. Siapa yang menghentikan itu? Allah, nampak? Kalau tampil yang panjang bulu kening tu, panjang. Macam mana saya nak datang dari kampung, dah tutup ni. Jom ni nak buat betul. Jom nak ngajar. Bila nak ngajar saya bawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menentukan tu? Allah. Itu tanda kekuasaan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala. Tak faham lagi kan? Itu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dia jadinya kening tu tak panjang-panjang. Yang lain semua panjang. Itu dia. Jadi tetapi sebenarnya kalau merenung lebih mendalam, sudah cukup bagi mereka untuk menyedari tentang kekuasaan Allah. Allah berkuasa ke tak? Berkuasa lah. Yang menciptakan mereka di mana dahulu mereka tidak ada, supaya mereka meyakini kebenaran hari kebangkitan manusia. Dulu tak ada, sekarang ada. Dia tak boleh kalau Allah bangkitkan orang yang dah mati. Senang aja bagi Allah ya. Mereka meyakini kebenaran hari kebangkitan manusia, hisab, amalan, nikmat dan siksa. Kena yakin tu ya. Kerana permasalahannya adalah mudah dan jawapannya adalah mudah juga. Apa jawapannya? Kekuasaan Allah Ta'ala. Bila Allah hendak, semua akan berlaku. Allah dah kabul dalam Quran. Ya, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak sesuatu itu, Allah hanya akan berkata kun, jadi. Maka jadilah apa yang Allah hendak tu ya. Itu hujah mereka, dan kita jawab senang, mudah jawabnya. Manusia dahulunya tidak ada, kemudian ia mendapati dirinya ada. Oleh yang demikian, dia ada kesimpulannya ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu akan kita baca insya-Allah. Kesimpulannya, mestilah ada zat yang menciptakan daripada tidak ada kepada ada. Itu akan datang saja ya. Cukup sekarang itu. Sudah 59 minit 43 saat.
Sejam dah. Saya pun dah dekat nak hilang suara dah ya. Sejam dah tu ya. Sikit lagi nak sejam. Sikit lagi berapa saat sejam dah tu ya. Sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa nak bangkang? Tak ada. Jangan mati. Setuju boleh ya? Setuju bahawa kita ni esok akan dibangkitkan semula. Siapa tak setuju dengan tangan? Alright. Bangkang tak ada. Siapa nak tanya? Tak ada masalah juga. Alhamdulillah. Ada? Sila. Macam ni Ustaz. Kalau katanya kita waktu duha kita buat qada, kita dapat tak pahala duha? Ganti duha. Pahala qada je. Duha tak dapat. Walaupun waktu duha. Kita buat dalam waktu duha tu pahala duha. Tak dapat. Nak semayang sunat duha juga dapat ya. Walaupun dalam waktu duha. Walaupun dalam tengah malam dapat tak pahala tahajud? Tak ada. Kena semayang tahajud juga. Walaupun dalam waktu duha. Nak pahala duha? Semayang sunat duha ya. Semayang sunat duha. Waktu duha panjang. Ya. Bermula daripada terbit matahari segala tu sampai zuhur. Sekarang ni boleh lagi tak semayang duha? Boleh ya. Kalau susah benar. Tapi kalau qada lah. Ada program qada dia ya. Boleh dah semayang duha kalau dia sedang dalam qada? Boleh ya. Boleh. Tapi syaratnya dia ada program. Dia qada tu ada program. Satu waktu dia qada satu waktu. Satu waktu qada satu waktu. Macam itu boleh. Kalau langsung tak ada, tak boleh semayang. Semayang sunat tak boleh. Mesti nak ada program qadanya tau. Kalau ada program qada, dia boleh semayang sunat. Tarawih boleh, semua boleh ya. Lagi? Macam masa Ramadan boleh tak? Ya. Macam qada dengan puasa 6. Dia boleh kita puasa sunat, dapatkan puasa. Itu boleh. Bagi orang yang yang uzur umpamanya, dia nak qada puasa ketika tinggal tu kerana apa? Uzur ya. Sekali kena nak puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh tak? Boleh ya. Itu ulama mengatakan boleh. Ada ulama mengatakan tak boleh, ada ulama mengatakan boleh. Tapi yang rajihnya, yang kuatnya mengatakan boleh. Boleh sekali ya. Dapat pahala qada, dapat juga pahala puasa 6 ya. Lagi? Lagi satu juga. Masa kita niat. Niat ni sebabnya kita lakukan waktu kita buat. Allah Taala kan? Itu yang ada orang katakan ada hukum apa? Hukum syirik yang harus. Syirik tapi harus. Tidak berdosa, tidak berpahala. Tapi hukumnya syirik. Kita semayang kerana nakkan syurga. Kita semayang kerana takut ke neraka. Hukumnya syirik tapi harus, tak berdosa. Cuma nilai semayangnya tu rendah. Nilai tadika. Tahu tadika? Ada pernah di tadika tak? Ini tadika ni. Kalau ada upah, baru dia nak buat kerja, ya ke tak? Kalau ada upah lah, cepat dia kerja ya. Kalau tak ada upah, ya. Begitulah. Dapat syurga baru dia nak semayang. Takut neraka baru dia nak semayang. Kalau tak nak semayang. Kalau tak nak puasa. Itu nilainya rendah ya. Tapi sah. Boleh ya. Boleh. Tapi tak dapat pahala. Standard tadika. Tak ke tak? Pada hukumnya syirik. Kata setengah ulama, bukan semua ulama, setengah ulama katakan hukumnya syirik, tapi syirik yang harus. Syirik ada 4. Kalau masuk syirik harus tadi. Yang pertama syirik jali. Syirik jali itu yang nyata, nampak, nyembah patung, nyembah gajah, nyembah matahari, itu syirik jali. Yang kedua syirik khafi, tersembunyi. Menyamakan Islam dengan agama lain, tersembunyi, tak sedar. Dia pangkat besar. Dia bicara, depan-depan dia tu ada orang Kristian, ada orang Islam, ada orang Buddha, ada orang Hindu, semua. Dia berkata semua agama adalah baik. Syirik tu. Itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kafir tu. Kerana menyamakan Islam tu dengan Hindu, menyamakan Islam tu dengan Buddha, menyamakan Islam dengan Kristian. Itu syirik tu. Padahal Islam sama ke dengan Kristian? Sama ke Islam dengan Kristian? Sama ke Kristian dengan Hindu? Sama ke Islam dengan Buddha? Tak sama. Jangan disamakan. Kalau sama syirik, menyengutukan. Syirik itu namanya syirik apa? Kalau raya bersama je tak? Kalau raya bersama.
Kalau hari yang sama tak apa. Tapi kalau kita nyambut Deepavali, syirik tu. Menyambut Deepavali, ngapa aku nyambut Deepavali bagi nak muhibah, nak syirik tu ya. Tapi kalau hari yang sama, hari itu juga Deepavali, hari itu juga raya, tak boleh lah. Kita nyambut raya, jangan nyambut Deepavali. Ya. Tahun baru Cina tak apa, kerana itu bukan agama. Tahun baru Cina itu adat. Itu tak apa. Menyambut tahun baru Cina tak apa. Tahun baru yang disambut tak apa, boleh. Tapi kalau apa upacara keagamaan tak boleh. Deepavali tak boleh, Thaipusam tak boleh. Lagi apa? Christmas tak boleh. Jadi itu syirik apa? Syirik khafi namanya. Yang ketiga syirik kecil. Syirik asghar, syirik kecil yang ketiga. Iaitu riak. Riak tu tak ada kafir, tapi berdosa besar. Nak ke tak nak? Riak tu tak kafir, tapi berdosa besar. Yang tadi dua tadi kafir. Syirik jali kafir, syirik khafi kafir. Yang ketiga ni syirik kecil. Dia tidak kafir tapi berdosa besar. Nak ke tak nak? Sama nak kan? Yang keempat yang ditanya dari Al-Munziri ya. Syirik tu syirik harus namanya. Syirik harus. Dia semayang kerana nak ke syurga. Dia puasa kerana takut ke neraka dan sebagainya. Kerana takut ke neraka, bukan kerana nak buat kerana Allah ya, kerana takut ke neraka. Itu betul-betul kerana takut ke neraka baru dia buat ibadat. Itu syirik harus namanya. Ini ditentang oleh setengah ulama. Mana ada syirik yang harus? Syirik mesti berdosa katanya. Itu lain ceritanya. Alright, lagi? Ustaz, saya nak tanya, sembahyang sunat dan sembahyang wajib, niat dah ada perbezaan tak? Memanglah. Kalau nak buat tanda dengan tunai kena orang tanda ya? Tunai atau sunat? Kalau sunat tak ada tunai. Kalau sunat tak ada. Dia ada qasad, ada ta'rad, ada ta'yin. Ada pernah dengar kata tiga ni? Qasad, ta'rad, ta'yin. Yang wajibnya sahaja aku semayang, qasad. Ta'rad fardu atau sunat. Itu ta'rad ya. Fardu atau sunat. Kalau fardu fardu lah, kalau sunat sunat. Sahaja aku semayang fardu. Itu ta'rad. Ta'yin fardu apa? Fardu zuhur. Itu ta'yin, fardu zuhur. Atau fardu asar, atau fardu maghrib. Nak ada tiga tu paling kurangnya. Sahaja aku semayang fardu zuhur. Sahaja aku semayang fardu asar. Sahaja aku semayang fardu maghrib. Sahaja aku semayang fardu isya. Sahaja aku semayang fardu subuh. Itu tiga tu mesti ada dalam niatnya. Wajib tu kena sebut tunai kena Allah Ta'ala. Yang kerana Allah Ta'ala itu tidak wajib. Kalau tak sebut pun sah. Kalau tak sebut pun sah. Kerana Allah Ta'ala ke 4 rakaat ke itu tak mesti dalam takbiratul ihram. Kalau tak sebut pun sah. Tapi nak akan sempurna, sebutlah. Dan niat bukan sebut pun, niat dah mati. Sempurna sebutlah ataupun sebutkan, bukan sebut, nak sebut nak cari perkataan apa yang sesuai. Bukan sebut pun niatkan tu. Nak masukkan niat tu. Sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Yang 4 rakaat tu tidak wajib, bukan tak masuk dalam 3 tadi ya. Begitu juga tunai. Tunai tak apa. Kerana Allah Ta'ala itu menyempurnakan aja ya. Tapi dia bukan jadi syarat. Bukan jadi apa syarat muqaranah, tak ada. Jadi yang ada syarat 3 tadi dia. Qasad, ta'rad, ta'yin. Kalau ada 3 tu sah tu ya. Okey, faham tak? Tapi kalau hendak pahala lebih, niatlah sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat. 4 rakaat tu bukan wajib ya? Makmum wajib tak? Tak wajib. Makmum kerana Allah Ta'ala. Niat itu kena kan pahala penuh. Nakkan markah penuh. Tahu markah penuh? Kalau tidak, yang nak bagi sah aja 3 tadi. Qasad, ta'rad, ta'yin. Itu 3 bagi sah aja ya. Faham ke cakap sana? Saya cakap Jepun ke cakap Melayu? Lagi? Udah? Sekali? Udah? 2? Udah? 3? Udah? 4? Udah? 5? Udah? Udah tu. Tak ada katakan belum. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.